إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. صبر. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Dan sungguhnya telah terlebih tinggi itu yang dituntut itu tauhid, yaitu tiada maujud melainkan Allah Ta'ala. Ini tauhidul khas. Mana menafikan wujud kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhidul khas. Dan sungguhnya yang terlebih tinggi yang dituntut itu tauhid, yaitu tiada maujud melainkan Allah Taala. Ini maujud mana? Dan wujud yang hakiki. Ya, wujud yang hakiki, maka tiada melainkan dia. Ya. Wujud yang hakiki adalah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Kita panggil wujud yang hakiki. Maka tiada yang bersifat sedemikian melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipanggil wujud atas jalan istiqlal, wujud atas jalan terasing, atau dinamakan juga sebagai wujud yang mutlak. Ya, tidak wujud yang muqayyad. Adapun hidup makhluk semua dipanggil wujud yang muqayyad. Adapun Allah Ta'ala wujud dia mutlak. Apa yang mutlak? Dia tidak tersangkut, tidak terkait dengan sesiapa pun. Itu dia. Itu wujud yang sebenar-benar wujud. Ya. Allah Karim. Dan segala sifatnya dan segala kaun itu sekaliannya adamun, dengan segala zatnya. Mana Allah SWT, tauhid sini adalah tauhid hakiki. Tiada yang maujud sebenar-benar melainkan Allah Ta'ala, dan segala sifatnya SWT. Dan segala kaun, segala makhluk. Wow, tu istinah balik. Dan segala makhluk, segala kaun sekaliannya adamun, dengan segala zatnya. Sifatnya zat dia adalah hakikat dia adamun, ketiadaan. Ya, ini ada ni. Kau kata tak ada pula. Ni depan kita nampak terang-terang kan ada ni. Maka tanya dia, ada yang dikendaki oleh sufi, bukan ada macam ni. Ada yang dikendaki oleh arifina billah, ialah ada yang sebenar-benar. Habis ada yang tak sebenar pula. Kan tanya kita, ada yang tak sebenar, ada sebenar pula. Ni apa ilmu pula ni? Ilmu maknanya ada yang hakiki, ialah ada yang mutlak. Ya, ada yang tidak hakiki, dia panggil majaz, sandaran saja, ambil nama. Pada hakikat bukan ada pun. Sebab apa? Sebab dia muqayyad, dia terikat. Ya, tu. Umpama kita dengan bayang ni. Bayang gitu kan, ada tak bayang? Nampak tak? Ada. Nampak tak? Nampak. Tapi orang tak kira. Sebab apa? Bayang itu wujud dia berkait dengan tuan bayang yang kita. Ya, kita berjalan, dia berjalan, kita berhenti, dia berhenti. Mana wujud yang terkait, terikat dengan yang lain, wujud itu tak dikendaki. Wujud yang kendaki adalah wujud yang sebenar. Nisbah kita dengan bayang tadi, wujud kita itu sebenar misalan dia.
Wujud bayang tu ikutan dia muqayyad. Ya. Maka begitulah kita nak misalkan wujud kita dengan Allah Ta'ala. Pada wujud kita tertambat dengan dia. Ada kita tertambat dengan dia, mati kita tertambat dengan dia, rezeki kita tertambat dengan dia, semua dengan dia. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wujud makhluk ibarat bayang. Kepada kata wujudmu, wujudku bayanganmu. Mana wujud kita membayangi kewujudan Tuhan. Dengan makna wujud kita menjadi dalil kewujudan Tuhan. Bukan wujud Tuhan bayang kita, Tuhan rupa macam kita. Itu salah, syirik berhentian. Allah Ta'ala mukhalif bimuhalafati ta'ala al-hawadis. Tak serupa dengan makhluk. Faham tu? Maka barang siapa mengamalkan atas mati diri, barang siapa mematikan akan diri dia, mutu qabla an tamutu. Mati di sini ada dua, satu mati maknawi, satu mati hissi. Mautul hissi tidak dikenaki di sini. Mautun hissi mati luar ni, bertenggal roh dengan jasad. Orang pun mandikan kita kapan kita sembahyang dan tumbat kita dalam yang lahat ni. Itu mati tu bukan dikenaki di sini. Itu semua akan mengalami benda itu. Mati yang dikenaki di sini ialah mautul maknawi. Mati pada makna. Jasad dia ada, tapi dimatikan. Maksud dia apa? Matikan memandang haul dan kuwah kita. Kita matikan af'al kita dalam memandang af'al Tuhan. Matikan kita punya haul dan kuah dalam memandang haulillah wa quwwatillah. Sebab itu bila dia terpandang, qalbi dia, sir dia, rahsia dia, hakikat insan tu, bila dia menghadap betul kepada wujud yang hakiki, confirm wujud lain akan terpadam. Confirm dia terpadam. Sinaran nur ma'rifat akan terpadam yang lain kan. Kalau masih perasaan lagi yang lain, buat rasa hebat orang lain, sangkut hati dengan dia, tu lagi tak boleh pakai. Itu tak bau jalan makrifat langsung, dia tak akan berbau. Bukan dapat makrifat berbau pun tidak. Faham ni? Di makrifat yang sebenar-benar ialah mematikan pandangan makhluk khalqiyah yang nampak terang di basirah kalbi dia, wujud Allah Ta'ala saja. Taraf itu bahawa amal dia ada kualiti, amal dia ada makna, amalan dia ada nilai, dan banyak janjian besar dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Bila dimatikan, dia akan dapat mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum mati. Bukan mati hisi tu, kalau dia ambil pisau dia godok urut dia orang. Mati maknanya apa? Tutup. Orang dah mati ada perasaan dan orang mati kita panggil dia, pada nyaut, dia kata, bongkau lagi. Bapak dah terbaring dalam kengkapan, anak dia pun balik, mak dia kata apa? Bapak engkau tu dah tak ada. Dia pun jawab ada. Dia macam bongkau lagi. Bapak engkau dah tak ada. Kata kan pada terbaring ada sah. Siapa yang tak ada tu? Yang tak ada tu siapa? Hakikat diri dia dah tak ada, dah keluar. Hakikat diri dia, roh, sir, semua dah keluar, dah dipisahkan. Itu dipanggil mufarraqatur ruh anil jasad, bercerai roh dari jasad. Itu dipanggil mautun surah, mati kecil. Itu dipanggil apa tuan-tuan? Mati hissiyah, mati pada luar. Yang dinaki mati dalam. Orang mati apa sifat dia? Tak ada perasaan. Sekarang kita dengan makhluk, dengan diri kita, dengan haul kita, dengan kuah kita, jangan ada keperasaan. Buang. Tutup keperasaan kita dengan makhluk, baru dia akan buka keperasaan kita dengan dia. Atau dalam kata-kata lain, siapa yang telah dibukakan keperasaan dengan Allah Ta'ala, confirm dia akan tertutup keperasaan lain. Confirm dia tutup. Pancaran nur, dia panggil rasa tu, zauki, zauk, wijidan, syuhud, iyan, mukasyafah, itu semua istilah dia. Dia kalau tuan tajalli kerja habis semua senyap. Tuan Tajallikan makhluk itu cantik Nabi Yusuf, dia bila tajallikan dia kerat tangan tak rasa. Betul? Tu belum Rasulullah SAW lagi hebat. Tu baru sama makhluk dengan makhluk. Macam mana dengan Tuhan habis kan? Terbuka dengan dia memang tutup habis semua kan. Faham tak?
Siapa terbuka syuhud akan af'al Allah Ta'ala, confirm af'al makhluk akan lenyap, ya, daripada keperasanan dia. Dari itu baru dia berlazat dengan Tuhannya. Bila dah terpandang habis, nampak dia apa? Dia je lah. Itu dia kata la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia. Jadi keperasanan syuur ini naklah dikekalkan sentiasa. Dia jasad kita abdanuhum ma'al khalqi wa arwahuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk, tapi rohani dia dengan Tuhan. Itu pakaian arif billah. Ya, dalam satu masa dia boleh dua keadaan. Ya, dua keadaan dia duduk. Jasad dengan makhluk, qalbi dengan dia. Maka proses agak tu kena besar lah, kena banyak. Dia kena banyak zikir, kena latih dengan muraqabah, wukuf qalbi dan sebagainya, supaya dia tetap, ya, itu perlu kepada suluk kan. Ya, suluk dibina dalam betul-betul dia mantap betul-betul. Ketika dia keluar pun tak apa, ya. Macam inti pati semayang kan, apa dia? Hudurul qalbi ma'allah ala dawam, kekal hati dengan Tuhan. Dan benda-benda ini dibawa keluar sentiasa kalbi itu dipanggil salatu daim, sembahyang daim, memanggil kan, itulah dia isubina. Ilmu sesat pula dia ambil ni salat daim, ni tengah sembahyang ni dia kacau ti gitu. Ni tengah sembahyang kau jangan main-main ni tu, puah tu temberang panggil tu, ilmu temberang tu, neraka tempat dia kan. Sebab apa? Dia mensyariatkan, dia mengkoyakkan syariat. Ilmu hakikat tadi babu hakikat wa syariah. Nah, masuk hakikat syariat dia kena kemas. Ya, kalau dia curi-curi itu bukan ahli tasawuf, itu ahli tasawuf. Tasawuf Abi Dani. Istilah sufi bukan ahli tasawuf, dia panggil mutasawwifah. Orang yang meniru-niru kalangan tasawuf dengan tidak ada ambilan yang betul. Ada jaga tu. Habis. Maka barang siapa mengamalkan atas mati diri, ya, maknanya apa mati diri? Syuur qalbi dia dengan makhluk terpadam. Dengan sebab apa? Berlakunya pentajalian. Tuan tajalli kan, tuan buka, ya. Maka sebenarnya tahqiqlah ia dengan tauhid. Mana tauhid yang sebenar-benar ialah mematikan diri kamu, baru dia dapat tauhid mana keasaan yang sebenar. Tauhid mana apa? Esa tunggal. Maka dikendaki sini bukan tunggal dalam akidah, itu dah lepas, itu peringkat basic. Ini tunggal dalam musyahadah, tunggal dalam syuhud qalbi, dia terus ke Tuhan itu, ya. Dan lagi tinggal dirinya. Maka senyap tahqiqlah dengan sucinya Allah Ta'ala. Dan lagi tinggal dirinya itu daripada sebesar-besar dosa. Dan istiqnah balik tu, mana mula balik kalam lain tu. Senyap tahqiqlah dia dengan sucinya suci Allah Ta'ala. Bila dimatikan pandangan dia, maka tahqiqlah sucinya, tauhid dia akan jadi bersih, ya. Dan lagi tinggal dirinya itu dosa sebesar-besar dosa. Ini tajuk lain tu. Dan lagi tinggal diri, maknanya kita masih lagi merasakan diri kita tu yang buat, diri kita yang merancang, diri kita yang menyusun, nampak kita lagi. Itu dia panggil sebesar-besar dosa. Ni sila sufi tuan wujuduka zambun la yuqasul alaih, la yuqas. Kewujudan kamu tu zambun, dosa, tidak dikias lagi. Riak datang di mana-mana dan takabur datang di mana-mana, sum'ah datang di mana-mana. Segala afatun nafs, penyakit dalaman, ialah datang daripada memandang diri. Saya, abilah dia kata saya je. Ni siapa buat ni? Saya. Oh, pandai awak ayah. Tahu tak apa, awak tak kenal saya siapa. Lagi besar syaitan dunia. Ya, kalau dia kata awak tak kenal siapa saya, tu lagi besar iblis. Ya, bah iblis dia kata ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Sebab apa? Dia rasa dia, kediaan tu dia panggil huwiyah, tu kena buang. Ya, matikan diri kamu sebelum mati, inilah dia. Bila kita buang yang tu, baru kita sedar siapa dia, Allah Ta'ala. Batu makna mengenal diri, ada ia tiada engkau. Itu mengenali. Kalau dia kaji diri saya, dia nampak dia lagi tu kan, mengenal diri.
Itu makan diri je. Banyak ilmu kedai kopi, ilmu menadi itu ilmu makan diri, bukan mengenal diri. Lala tak semayang kan? Banyak ni bersepah baru tak reti ambilan yang sebenar tu. Ya, ni mati pada syuur qalbi, keperasaan kita lenyap dengan sebab apa? Berlaku pentajalian. Ya, lenyap haul dia dalam memandang haulillah, lenyap kuwah dia dalam memandang kuwatillah. Ya, tu baru letak betul la haula wala quwata illa billah. Kita rasa kita ucap ni sampai sekarang ni beribu kali dah tuan-tuan. La haula wala quwata, la haula wala, apa dia dah? Dah aku baca. Ya, dia tak duduk betul tu. Kalau dia duduk betul tu, makrifat dia tinggi kan. Dia akan confirm, dia akan dapat pentajalian, futuhat dia akan dapat. Sebab tu ada janji, Rasulullah ada janji tu. La haula wala quwata illa billah ni kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Tuhan. Oh, banyak dalam tu dibuka dan didapat oleh para awliya. Betul-betul dimatikan diri itu. Bila dimatikan diri bermakna syuur qalbi dia dengan alam mulki dah habis. Dia akan dibukakan alamil malakut. Dan alam malakut dipadam, dia akan naik alamil jabarut. Oh, dahsyat dan siapa dia? Ni, di dalam hakikatul insan, hakikat dia boleh idrak benda tu. Sekarang kita tak bersihkan dia. Cermin ada, tapi kita tak bersihkan, tak boleh tangkap. Sekarang lap cermin tu bersihkan, pum dia akan tangkap. Penangkapan dia dengan Allah Ta'ala, makrifat, dia akan nampak kanallah wala syai'a ma'ah. Itu kembali pada asal dia. Kanallah, telah ada Allah Ta'ala, wala syai'a ma'ahu, tiada satu pun serta dia. Ahad, qul huwallahu ahad, tunggal. Itu yang kita nak fokus tuan. Ya, fokus bukan dengan ilmu, tapi dengan apa? Zauq, rasa. Maka nak buang dah dapat rasa dengan Tuhan, sila buang rasa dengan makhluk. Nak buang rasa dengan makhluk, sila tembak dengan zikir dan mengamati makna zikir yang mempunyai pancaran nur memandang kebesaran Tuhan. Bila sap dia pandang kebesaran Tuhan, akan terhapus. Terhapus tu baru dibuka dengan dia. Ya, situ baru terbuka. Terbuka situlah pintu kenikmatan, kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, lagi dah terbuka tu tak ada. Lepas tu dia para arif, dia semayang, dia angkat, dia terbuka. Allahu Akbar, sab dia masuk tu. Ya, kita Allahu Akbar nampak kedai. Kalau pergi laut, jabat cek kili untung pula. Semayang. Ya, semayang ni jadi tong sampah. Tak dibenarkan kita menghadap yang lain dalam semayang. Tak dibenarkan. Ya. Aqimis salah dizikri. Tunas Quran. Dia kat semayang untuk kamu menghadap aku. Ingat menghadap tawajuh tu dia. Betul ada tawajuh dan semayang. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan qalbi, kan jasad ni dalam boleh dapat. Dan ketahui ilmu bahawasanya ulumur rububiyah, segala ilmu yang dibangsakan kepada ketuhanan, dan kurnia ilahiyah, faid limpahan yang dibangsakan kepada ilahi itu, tiada zahir segala anwar haqaik atas hatimu. Tiada zahir segala anwar, segala nur haqaik, hakikat atas hatimu, ya, melainkan kemudian daripada melainkan kemudian daripada menghilangkan segala adat dirimu, kerana bahawasanya ia memasukkan adat dalam nisbahnya. Padamkan tu, kita padamkan pandangan kepada kita, baru dibuka dengan dia. Ya, selagi kita nampak kita, dia tak akan buka anda. Ya, benda yang mahal dia tak akan buka. Kita padamkan. Terus dia kata apa? Farriq qalbak minal aghir, kosongkan batin hati kamu selain daripada dia. Baru yamla, dia akan penuhkan dengan ma'arif, ma'rifat dan sir dan sebagainya. Kerja dia apa tuan? Kena banyak apa? Riyadhah, mujahadah, dan banyak tumpuan. Ya, kena tajamkan dengan muraqabah. Haddid basaral iman bil muraqabah. Tajamkan pandangan iman kita dengan banyak muraqabah. Sama ada muraqabah hadiah, muraqabah mutlak dan sebagainya. Kalau belum masuk muraqabah lagi, pakai muhasabah. Ya, muhasabah menghisap. Muhasabah di bawah tu. Lepas muhasabah boleh pergi muraqabah. Lepas muraqabah boleh naik musyahadah. Ya, ni kalau muhasabah pun tak ada, jawab dia masuk kumpulan ahli ghaflah, orang yang lalai habis dah ni.
Kita tak risau dia, full time dia lalai dengan Tuhan, kita tak risau dengan kita ajak dia hadirkan hati ke Tuhan dia, banyak no je. Ya, itu golongan orang yang pick up rohani tak ada, dan bahaya tu. Itu lebih bahaya bertelur ujung tandu. Bila kalbi kita tak ada sentuhan dengan dia, tu amat bahaya gitu. Ya, takut-takut dia mati tak ingat Tuhan dia semua. Wala'iyadzubillah. Habis. Summa qal, kemudian kata Tuan pengarang apa? Kaifa tukhraqu lakal al-awaid wa anta lam takhriq min nafsikal awaid. Ya, kaifa tukhraqu laka al-awaid, ya, wa anta lam takhriq min nafsik al-awaid. Allah. Nanti kalau betapa dia kata disalahi bagimu segala adat. Sebab yang berpakai banyak dapat amrun harukuli adat jawab dia, para arifin billah. Orang yang arif biasanya Tuhan akan hadiahkan dia sebagai satu kerja besar dibuat. Apa dibuat? Mengeluarkan pandangan makhluk daripada kalbi dia. Bukan senang tuan-tuan, dia putus betul-betul dia menghadap, maka Tuhan hadiahkan dia ya berbagai hadiah-hadiah yang mencarikan adat. Dia nak betul-betul siddiq hati dia dengan Tuhan sehingga dia rasa kuasa mutlak semua dari dia, hilang pandangan yang lain, bukan senang. Bila dia betul-betul qalbi dia menghadap tepat, ketika itu Tuhan hadiahkan dia. Dia berjalan tengah padang pasir kan, bila tak ada makan dia ambil je pasir. Dia yakin Tuhan boleh ubah. Ya abang kau ubahkanlah, pun berubah. Ada apa-apa. Segenggam pasir itu pun berubah jadi makanan, tak ada apa. Habis dia. Betapa disalahi bagimu adat. Makna macam mana kamu nak dapat amrun khariqul lil adat, dengan sebab terbuka asrar, sir Tuhan buka daripada segala yang gaib, padahal engkau tiada menyalahi segala adat. Kita sendiri tak ubah, tak menyalahi adat nafsu itu. Makan nak banyak, tidur nak banyak, cakap nak banyak, semua nafsu minta ubah. Ubahlah tu. Ya, kita buat benda yang menyalahi orang lain, kita akan dapat benda yang menyalahi adat. Para awliya dia dapat benda menyalahi adat sebab ibadat dia pun menyalahi orang lain. Orang tidur dia bangun, tu dia. Ya. Ni nak jadi macam Pak Hadi, orang tidur dia bukan tidur, membongkang. Habislah jawab dia. Ya, bukan tidur dia membongkang. Orang tidur. Lepas tu man talaban ulas sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian makrifat dengan Tuhan, dia kena berjaga malam, dan malam-malam kena curahkan air mata kerinduan dengan Allah Ta'ala, air mata penyesalan. Itu mahal tuan. Kena keluarkan benda tu. Kalau tak keluar kering je, dia menangis bila anak tak lulus peksi menangis. Macam Jepun ni pun toya you pun ni. Benda dunia yang kau tak dapat menangis, dengan Tuhan benda besar tak dapat, tak menangis. Itu buta mata hati kan. Sebab orang ada hikam kata dua sebab muta. Banyak. Dua sebab dia apa? Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi basirati minka. Ijtihaduka fima duminalak, engkau bersungguh-sungguh pada barang yang Tuhan dah jamin rezeki. Dia cari rezeki tu macam nak gila kan. Ya, padahal benda Tuhan dah jamin rezeki, dia punya cari macam tak yakin ke Tuhan. Bila dapat pula dia tak nampak Tuhan beri. Ini anak buat syekh, kalau anak tak buat mana dapat. Wah, kau ingat ke Tuhan ke? Sentapnya bukan mampu. Ya, wa taksiruka fima tuliba minka. Yang kedua, dia taksir, cuai. Barang yang Tuhan wajibkan, ilmu, ibadat dicuai. Dua ni kalau kena ni, jawab dia apa? Dalilun alantimasi basirati minka. Dalil basirah mata hati kamu sudah ditutup, dibuta. Dan macam mana nak berjalan ke Tuhan kalau ada buta dalam? Ya. Termasuk sini lah, dia nakkan benda amrun harikul adah, tapi adat nafsu dia tak ubah. Dia kena ubah, tu buang. Ya. Allah. Betapa disalahi bagimu segala adat. Mana dapat amrun hadikul di adat, dengan sebab terbuka asrar Tuhan buka daripada segala yang gaib, padahal engkau tiada menyalahi segala adat. Daripada apa? Dirimu dengan apa? Meninggalkan adatmu yang jahat, adat-adat yang radiah.
ukhrud min awsafil bashariyati an kullu wasbin munakidin li ubudiyati wala litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadrati qaribah. Ukhrud min awsafil bashariyah, keluarkan daripada sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang keji. Buang sifat-sifat kotor tu buang. Mana kalau cermin tadi kan kita lap debu-debu itu. Ya, kita lap dia dibersih, confirm pum terpancar dengan nampak. Cermin sifat dia menangkap. Ya, bila dia bersih memang dapat tangkap. Kalbi kita dia boleh tangkap alamil malakut, alamil jabarut, dia boleh pergi kan. Tapi kita zalimkan dia, kita tutup dengan maksiat, mungkar, macam-macam, dah tenggelam. Sekarang suruh tu dia buat kikis dia dengan zikir, kikis dengan riyadhah mujarrad supaya terbuka. Kan? Saya selalu misal tu, apa misal tu, kita mandi dalam bilik air, ada cermin kan. Bila kita mandi sabun temu cik dah habis cermin tu. Kita pun lap sekali sap. Nampak tak? Lap lagi, lagi tegang. Lagi banyak lap berkilat, tu kaki semut pun nampak. Tu maksud dia. Bila kalbi kita lap dia betul-betul, memancar nur lintan. Ya, sebab benda tu memang benda yang Tuhan jadikan untuk menangkap benda gaib, benda alam di sana lintan. Tapi kita tutup dia dan terpenjaralah. Maka tiada terbuka alam kudrah bagi orang yang lagi tinggal segala bahagian nafsunya sezarrah. Dia takkan nampak tu, dia takkan fana dalam kudratillah selagi-lagi nafsu dia ada bahasan sezarrah. Apa nafsu sezarrah sini? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Terpandang je diri kita, dia terhijab dengan Tuhan. Buang pandangan diri, baru dia terbuka dengan dia. Ya. Maka barang siapa tiada keluar daripada segala iradahnya tu, kita kena keluar daripada iradat kita. Itu kata keluar daripada diri kamu. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, engkau sampai kepada Tuhanmu. Inilah dia. Keluar daripada iradat maknanya kita matikan iradat kita dalam memandang iradatullah. Itu maksud dia. Pandang iradat Tuhan yang qadimah, yang azaliyah, yang baqiyah, yang sedia kala dan kekal selamanya. Ketiga tu dia pandang betul-betul syuhud dan pandang segala takluk dia, hilanglah makhluk ini. Sebab makhluk semua duduk buat iradat dia. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Tuhan itu saja berlaku. Apa dia tak kehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku tu menterjemahkan, cerminkan masyiah. Ya, bila kita fokus itu, tenggelamlah iradat khalqiyah makhluk. Di situ baru dia akan dapat terbuka kelazatan dia dengan Tuhan. Nah, saya tiada diperoleh pada segala yang dituntutnya. Ya, lenyaplah tu maksud dia. Dan adalah menyalahi segala adat daripada dirimu itu dengan tahqiq segala adab daripada hadrat Tuhanmu. Kita berjaga betul-betul tahqiq adab-adab dengan Tuhan, insya-Allah dibuka. Dan demikian lagi dengan 3 perkara. Apa dia? Pertama, mendirikan fardu. Kedua, berpaling dari makhluk. Itu dia punya rukun tadi. Dan ketiga, melebihkan yang mana siddiq yang jadi daripada tahqiqul ubudiyah, yang mewajib bagi takluk pada rububiyah. Ini adab ya untuk diizinkan masuk dalam makam yang hebat ini tadi. Pertama, mendirikan fardu. Mana segala wajib dia kena jaga. Dalam bab ilmu, dalam bab amal semua, dia kena belajar. Itu ilmu penting. Yang kedua, berpaling daripada makhluk. Qalbi kita palingkan, jangan menghadap. Cara dia apa? Tembak dengan nur, zikir kena banyak. Bila hati dia dah menghadap ke Tuhan, dia akan terpaling dari makhluk. Kalau hati tak menghadap Tuhan, dia menghadap pada makhluk, dia akan terpaling dari Tuhan. Itu dua intan. Dua benda dia tak boleh berhimpun. Berpaling daripada makhluk qalbi dia dengan bahasa apa? Istiwa'u zammi wal madhi. Itu mana hati dia berpaling. Sama je bagi dia, orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Ya, kalau orang caci dia terkuit sikit, itu makna hati dia masih terikat dengan makhluk. Ya. Kalau hati dia tak terikat dengan makhluk, makhluk puji pun dia tak rasa apa, makhluk caci pun dia tak rasa tak rasa apa. Sebab yang rasa qalbi. Qalbi bila dia tak ditambat dengan makhluk, perasaan tu tak ada rasa. Maka dia boleh uruj, dia boleh naik ke atas. Tuhan akan bukakan pintu makrifat untuk dia. Tapi kalau qalbi dia dipegang makhluk,
Orang puji, wah seronok ni. Bila orang caci termenung dia. Mana kabri dia diikat. Orang diikat boleh berjalan ke? Kita tambat kaki dia suruh dia berjalan. Dia kata kau ni gila. Kau tambat kaki aku, kau suruh berjalan. Sekarang kau tambat qalbi kamu dengan makhluk, kemudian nak berjalan, nak suluk. Masuk suluk kena potong habis. Mereka kata serahkan diri kan, lapar suluk tu. Serah mana? Mana serah taslim. Habis. Pum, buang. Baru dia tembak dengan zikir. Ya, Syekh Wahab Rokan punya pun munajat apa? Jangan dihirau anak dan bini begitu. Jangan ingat terus tu. Jangan ingat kerja dunia gitu. Masuk jalan suluk tu buang habis. Suluk maknanya berjalan. Apa makna kita masuk suluk? Kita ikat kalbi kita dengan makhluk. Ya, jalan kalbi, kita masuk suluk, kalbi kita ikat dengan makhluk. Ibarat kita nak berjalan, kaki kita tambat. Boleh? Mana boleh? Buka semua tu. Buka rangkaian kalbi kita dengan makhluk, kita masuk, kita tembak betul, insya-Allah. Memang cepat dia terbuka kan. Pum, pum, alam gaib terbuka. Ya, itu keadaan dia. Lagi hati tak berpaling, tak boleh dan dia takkan berjalan. Ya. Sebab benda jangan bawa masuk dalam qalbi. Bila masuk qalbi tu tanda dicinta, tanda dibesar. Ya. Sebab tu bila orang tu dikasih kata kau ada dalam hatiku. Kita jangan ada dalam ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati kau melainkan dia. Sebab zikir dalam kena jalan. Allah, Allah. Biasakan. Baru dia cepat. Dalam suluk dia baru dia cepat. Dan ketiganya melebihkan sidik yang jadi daripada tahqiqul ubudiyah. Ya, la yablughul murid maqam as-sidq hatta yazida fi ta'zimi amrillah fa yaf'alul mandub ka'annahu wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu kufr wa yajtanibul kufr ka'annahu wa yajtanibul haram ka'annahu kufr. Itu maknanya tidak sampai seorang makam siddiq sehingga dia membesarkan perintah Tuhan lebih yang lain, sehingga dia buat sunat macam wajib, dia tinggal makruh macam takut jatuh dalam benda haram, dan dia meninggalkan benda haram macam dia takut jatuh dalam kekafiran. Itu punya amat-amati baru duduk makam siddiq. Dan siddiq lebih tinggi daripada makamul ikhlas. Siddiq lagi tinggi. Ya, orang yang betul-betul siddiq, kalau tidak Sayyidina Abu Bakar tu dapat makam makam siddiq, hati dia dengan Allah Ta'ala. Allah, menebihkan siddiq yang jadi daripada tahqiq ubudiyah. Bila makna tahqiq dia dalam ubudiyah, dia akan masuk dalam maqam siddiq yang mewajibkan bagi ta'alluq pada rububiyah. Sebab orang bila dia duduk makan siddiq, qalbi dia mu'allaq bi rabbih, dia akan bergantung dengan Rabb Tuhan dia, rububiyah tu sentiasa. Rabb mana tuan? Mengawal, menjaga. Setiap saat dia perasan penjagaan, pengawasan Tuhan kepada seluruh alam. Setiap zarratul mawjudat termasuk diri dia sendiri. Dia pergi ke arah apa, dia gerak semua, dia rasa dia. Ya, baru dia pakai kasih Tuhan. Ya. Sehingga uhibba fa iza abaqtu kuntu sam'a allazi yasma'u. Bila aku kasih, akulah pendengar, dia mendengar dengan aku. Maknanya dia padamkan dari haul dan kuat, dia pandam mendengar dengan Tuhan, melihat dengan Tuhan, semua dengan dia. Baru dia dapat kasih sayang Tuhan. Selagi kita tak keluar dari diri kita, kita dapat kita, dia tak dapat lagi makam. Mahabbah dengan Tuhan dia tak dapat. Sedangkan tarikuna tarikul mahabbah, jalan kami jalan mahabbah. Mahabbah Tuhan dia akan dapat bila dipadamkan pandangan diri dia. Itu perlu kau ada suntikan zikir kena banyak. Habis tu. Dan satu lagi kata Syekh Abu Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu, pengasas tarekat Shaziliyah, itulah Syekh Abu Hasan, guru bagi Sidi Ahmad Ibn Idris. Dan yang mengesahkan ubudiyah, yang mengesahkan kehambaan insan dengan Tuhan apa dia? Barang siapa dapat menzahirkan ubudiyah, maka orang tu berjaya dalam hidup. Gagal kita mengizharkan ubudiyah, orang tu gagal dalam hidup dia. Ukuran berjaya dan gagal tak sini. Sama wa ma khalaqtul jinna wa ins illa liya'budun. Tu nokta akhir tu. Kita tak Tuhan tak jadikan kita melainkan supaya kita mengabdikan dia, mana mengenal dan mengabdikan terus kepada dia. Sebab kalau dia kenal, confirm dia akan mengabdikan dia. Punca tak berapa kenal tu, dia payah nak menghambakan diri kepada Allah, maka dia hambakan diri pada nafsu, pada syaitan, pada dunia. Habis. Allah karim.
Dan kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu an, Syekh Abu Hasan radhiyallahu an, dan yang mengesahkan ubudiyah itu apa? Dengan melazimkan faqr. Lazimkan fakir diri kita dan lemah dan dhaif dan hina. Ini makna kata kenal diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabba, wa man arafa rabba fasala al-jasad. Siapa kenal akan dirinya, dia kenal akan Tuhannya. Bila kenal akan Tuhan dia dan fasala al-jasad. Ini kinayatun 'anil maqamil fana. Dia akan berlaku makan fana. Itu makna kenal diri. Kenal diri sila sufi bukan kenal macam Usuluddin. Kenal Usuluddin, kita memandang kita fakir, maka nampaklah kekayaan Allah Ta'ala, kita berpegang. Sini tak dia rasa, ya, dia merasakan fakir diri dia, mana tak ada apa dia ni. Sebab kita akhirnya tak ada apa, yang ada dia kita, atau kemuncak dan kebasanan. Dan ta'if dia, hina dia pandang benda tu, bukan dia tahu. Usuluddin kita mengetahui dan kita meyakini membina akidah yang tidak merasa. Dia membina keperasanan dengan Allah Ta'ala. Mursyid tadi pesan, kau jangan buat tak perasan dengan dia. Kau jangan berani-berani nak lupakan dia. Dia punya cakap sepatah dua dan bergegau hati kita dengar kan. Dan lemah dan taif dan hina semua pakaian kita bagi Allah Ta'ala. Dan segala lawannya itu segala sifat rububiyah. Lawan fakir apa? Al-ghina tu hak Tuhan, fakir hak kita. Ad-daf, naif hak kita, ya. Bagi dia apa? Al-qudrah, kekuasaan dia. Al-qadir tu nama dia, ya. Itu kita pandang dua tu, dua benda yang berbeza, tuan, ya. Sebab bila kenal kelemahan diri dia, dia akan nampak kekuasaan Ta'ala. Mana bila dia pandang kekuasaan Tuhan, panaklah dia daripada memandang kuasa diri, dan seterusnya itulah. Maka barang siapa bagimu dan baginya, maka barang yang bagimu dan baginya, mana apa bagimu tadilah minal dha'af, fakir, hina, dan baginya minal ghina, kaya, ya, dan seterusnya. Maka lazimkan olehmu segala sifatmu, pandang dan taklukkan olehmu pada segala sifat Tuhan. Mana sifat kita gantung dengan dia, ya. Mana matikan memandang kudrat kita dalam memandang kudratillah, matikan ilmu kita dalam memandang ilmu Allah Ta'ala, atau maksud dia, dan akhir matikan wujud kita dalam memandang wujud dia, ya. Ya Allah. Dan taklukkan olehmu, gantungkan segala sifat Tuhanmu. Maka perhimpunan menyalahi segala adat itu dengan apa? Menetapkan segala adat, ya. Perhimpunan menyalahi segala adat, maknanya amrul halikul adat ni kalau berlaku, kalau bila seorang tu jaga adab dia. Para awliya ni orang yang cukup kuat adab dia, ni. Allah, dia ada banyak adab paling besar kita dengan dia, jangan dilupa, diingat, jangan dilupa. Dan menetapkan segala adab tiada dengan bersungguh-sungguh dalam talab, seperti yang dikata oleh muallif. Ini akan datang, dia akan masuk masya'nul wujud di talab. Ya Allah, innama asya'na wa anturzak husnul adab. Bahawa pekerjaan urusan yang tinggi seorang tadi ialah apa? Dia rezekikan dia akan husnul adab. Adab dia dengan Allah, adab dia dengan Rasulullah SAW, adab dia dengan guru, adab sama dia, adab dengan ibu bapa, semua ada adab, ya. Sebab di kepala tu, bila adab ada cantik, dia akan mudah mendapat, maknanya kurnia daripada Allah SWT, sebab dia orang yang faham, ya. Maka akan datang, dia akan cerita lagi tajuk dalam bab adab kita dengan Tuhan, supaya perjalanan kita cantik, tidak tersangkut. Masya'nul wujud talab, inna masya'an anturzakal husnul adab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi kita tangguh kelas 10 lagi, masuk 10 insya-Allah. Kita maklum balik.